Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. So kita pada ENT 300 minggu ni, this week kita akan buat business plan format. Macam mana nak go through all business plan format, sebab I can see that you are very confused macam mana nak siapkan ikut template tu. So kita go through template tu minggu ni, and you all prepare all the 3 chapters: admin, marketing and operations according to my advisors yang I dah bagi balik tu ya. Alright, so dekat sini ada business plan format yang I dah bagi template you dekat you. And here is the business plan proposal for my company, my business, yang real life punya. So kita boleh tengok lah secara real life. So basically yang you all kena buat, setengah buat sekarang is the main body of the business plan. Chapter 1 sampai chapter 8 dah sekarang, okay? So cover page, cover letter, letter of submission, letter for loan application, table of contents, exact summary, and appendices ni kemudian tak apa. So kita fokus pada isi dia dulu, alright? Okay, so under chapter 1 is introduction. Ada apa dalam introduction? Okay, here it is. Okay, so introduction kita perlu cerita tentang the name of the business partners, the company's name, tempat dia, location, date of business commencement. Commencement ni maksudnya start, the start of the business, bila Okay, industry profile in general, for example, background of the industry, demand supply, ada orang jual tak dekat situ, ramai competitors tak, ramai suppliers untuk barang-barang tak, future prospect of the business, boleh berkembang ke tak di masa akan datang, ke setakat duduk kat situ je business tu, okay? And factors in selecting proposed business. Kenapa you pilih business tersebut? Okay. So macam I dah ceritalah dalam ni. Ada banyak ni. Okay, and then chapter 2 ada purpose of preparing a business plan. So kat sini tak ada, I tak buat. So you all kena buat sebab ini ada markah dalam business plan format you. Okay, to apply for loan. So you kena cerita loan you apply dari bank mana, berapa ringgit, berapa tahun nak bayar, berapa bulan per month payment, and also berapa persen dia punya interest rate. So you have to survey ataupun Google sikit lah, buat homework sikit lah And as a guideline for managing proposed business, so that next time bila you all macam tak teringat ke apa kan, you boleh fokus balik pada all the chapters and tengok balik, refer balik. Oh, dulu kita plan macam ni, berapa ringgit nak keluar sebulan untuk promotion dan sebagainya. Okay. And to convince investors. Investor ni boleh jadi siapa-siapa saja, boleh jadi mak ayah, boleh jadi adik-beradik, sanak saudara. So anyone could be your investor. So kena convince investor, buat ayat sini lah. We plan this business, we prepare this business plan to convince investors so that they are willing to put money in our business. Macam tu lah. Sebab apa? Sebab business kita bagus. Kita dah cerita semua kat dalam ni. Fokus, okay? Okay, next is business background. As you can see here, I dah buat company's name, business address, correspondence address, ada email ke tak, telephone number. Form of business is partnership. I dah cakap kan. So jangan buat sendirian berhad semua tu, is very tedious. Okay, main activity jual apa, registration ni SSM bila, reka lah. Biasanya kita register dulu baru kita commence. Commence is starting of the business. Lepas tu registration number, sila reka. Name of bank, bank account number, and also equity contribution. So dekat sini kena ada semua your partners punya nama, and also the percentage total 100%. So berapa lah total contribution? Kalau you kata 30k, bagilah 5 orang, 6 orang tu. Okay. So sila tulis kat sini macam I seorang je, dia punya sole proprietorship ni. So jadi 100%, seorang sahaja. Okay. Alright, next is chapter 4. Chapter 4 ialah owner's background. Owner's background, dia ada segala macam biodata tu lah. So you isi lah, especially dekat courses attended, skills, present working experiences, and also previous business experience. Okay, yang ni penting, ini semua kisah benar so jangan tipu lah. So boleh ada tulis dekat sini, fluent dalam Mandarin ke, Arab ke, tulislah semua, ya. Alright. Okay, so after owner's background, setiap seorang satu page ataupun lebih satu page tak apa, tapi sila asing. A new person in a new page. Okay, next is chapter 5, location. Okay, untuk location ni, you kena cerita. Okay, you dah buat dah kan? Physical location of the project. Okay, kat mana?
Lepas tu kena ada building, jenis building apa. 2 tingkat ke, setingkat ke. Lepas tu rental dia berapa, I nak tahu rental. And please, I tak advise untuk you buy the business. I tengok building 2 juta, you tulis you beli. Allah Akbar, padahal you baru start business. No. Sila tulis semua jadi rent. Boleh tukar lagi sila tukar. Okay, renovation berapa, deposit berapa. Lepas tu basic amenities ni ada apa, ada air, api, internet kat situ. Sila ceritalah. Lepas tu provide roadmap. Okay, so I letak dekat sini. Dekat, sekejap ya. Okay, lokasi jualan contoh macam ni. Nampak? Lukis ni. Lukislah dalam Word ke apa, buat kotak-kotak-kotak gini. Lepas tu save dalam PDF. Okay, lepas tu masukkan. Okay, ni lukis satu jualan kat Bandar Dungun. Dekat kawasan ni bla 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 bla. Kat mana kita? Okay. Nanti akan ditandakan lah. Okay. Lagi kat Taman Poket pula. Tu. Ni kami di sini. Okay. So kat mana? Ni apa, ni laut, ni apa. Okay. Kena lukis detail macam ni. Jangan hanya awak lukis kat sini je. Lepas tu benda lain ni apa, ni kat mana. Semua orang tak tahu sebab dah nampak sini saja. So your map must be zoom out zoom keluar. Okay, yang ni lagi satu peta. Ni peta dekat UiTM. Kami di sini. Dekat depan pos A. Okay, nampak? So orang macam faham lah. Ni hotel, ni UiTM. Ni pantai. Okay, so ni pos A lah. Ni ada kelab golf. Alright. Okay, so itu ialah I punya location untuk you follow jugalah. Okay. So sila cerita. Lepas tu provide roadmap. Sila lukis. Chapter 6 is marketing plan. Okay, so marketing plan ni ada list of product. So you tulis semua produk atau servis yang you offer, yang you jual. Okay, kalau spa, tulislah ada sauna, ada massage, ada gunting rambut, ada apa lagi ada bekam ke, ada mani-pedi ke. Tulis everything. Lepas tu you estimated cost price and also your selling price. Of course, secara logiknya cost price mesti lebih rendah dari selling price sebab nak untung. Okay. So cost price RM2, jualan RM7 macam tu contoh. Okay. Okay, so tulis semua. Lepas tu target market pula. Target market siapa? Students, siapa lagi? Family, lepas tu teenagers, budak-budak kan suka kedai hipster macam tu kan, teenagers semua. Okay, so you tulis location kat mana? Dungun. Tulislah Dungun. Tak payahlah exact location. Tak payahlah exact address Just tulis Dungun. Pahang dekat mana? Kuantan. Johor kat mana? JB. Tulislah semua. Okay. Next is competitors. Okay, ni kat sini competitors Okay, ada McDonald's, ada KFC, Burger King dan sebagainya. Lepas tu kita kena tulis strength dia, kekuatan company competitors tu, and also weaknesses dia, kekurangan diorang. Sebab kita nak tengok kat mana kita boleh fit in antara segala competitors ni. Okay. Alright, so that's for competitors. Dah siap. Kita pergi ke market size pula. Market size, as I mentioned, I dah cerita pada you, ada satu slide yang asing I buat kan. Okay, assumption of RM spend per year per person. Setahun Lepas tu population. Lepas tu percent of people who buys burgers. Bukan buy from you. Buy from burgers of the whole kawasan. Termasuk competitors ni semua. Ni tadi. Okay, so ayat tu kena betul Jangan tulis percent of people who buy from your company. No, that's wrong. That's not market size. That's market share. Okay, so darab dapat 14.4 million ringgit Malaysia. Dia mesti berbentuk RM Okay, lepas tu bila dah dapat market size, kita pergi ke market share pula. Market share ni ialah the market share is estimated as a percentage of the market size. Okay, so kat sini ialah segala nama competitors you tadi. Nampak ni tadi. Ulang balik, orang-orang sama. Termasuk kita kat bawah sekali. Before tu kita kosong lah. Tapi 100% ni kena sama dengan market size total tadi. 14.4 million, I letak sini. Okay, so boleh nampak kan? Okay, so berapa persen tu kita before kita kosong, after I ambil 1% only. Kenapa? Sebab 14.4 million agak-agak lah kalau takkan kita nak ambil 10% kan. Okay, so I ambil 1% dah 144,000 ringgit Malaysia per year. 144,000. Kalau fikirkan logik, 140,000 kira kaya kan setahun kan, sales kan. Tak rasa nak jual burger sekarang.
Okay. Alright, itu market share. Okay, daripada market share yang 144,000 ni tadi, yang kita punya ni, kita bawa ke total first year of sales forecast. Setahun pertama, 144,000, bawa total tu ke sini. Okay, lepas tu yang ni, kita estimate. Kita estimate turun naik berdasarkan ni. I cakap nampak, ada budak student masuk UiTM, so jualan meningkat. Ada ordinary month, ada Ramadan, ada hari raya, ada monsoon season. Lepas tu dan macam-macam lagi, okay? Lepas tu second year and third year ni kena tulislah naik ke turun ke. Kenapa? Macam I tulis assuming 2% increase from year 1 and also assuming 3% increase from year 2. So dia naik 144 jadi 146, AAO jadi 151,286. Okay, nampak tak? Semua kena ada kenapa. Why? Okay? Reason and season. Okay, dah settle sales forecast. Kita pergi ke marketing mix, 4Ps. I rasa you all belajar MKT243 tak dulu? Okay, so tu MKT243 tu dia ada 4Ps ni lah. Products or services. Okay, buat macam ni sebab I tengok yang you all buat semuanya, you cerita semua, lepas tu last sekali baru letak produk. No, susah nak faham macam tu kan? So better buat macam ni. Produk, lepas tu ada tajuk produk tu apa, gambar, explanation. Tajuk produk apa, gambar, explanation. It's better that way. So nampak? Terus orang baca, orang tengok, oh beef or chicken, burger. Lepas tu ada hot dog. Lepas tu ada french fries. Lepas tu ada drinks. Nampak tak? So macam ni kan lebih senang nak faham 4 piece dia. Itu for products only. Lepas tu ada cookies pula. Okay, lepas tu pricing strategy. Pricing strategy I dah explain secara panjang lebar dalam slide lecture kan. So silalah dengar. Dari segi kompetitor ke, dari segi kita set margin ke, apa-apa, cerita kenapa you decide untuk buat macam tu. Okay. Alright, that's pricing strategy. Okay, next is place atau distribution strategy. Macam I dah tak ada kedai, so ada food truck. So kat mana nak parking food truck tu? Tak adalah pula nak rent semua kan sebab dah beli food truck. So tak ada rent, tak ada gambar kedai dan sebagainya. Okay, we apply for MPD license. Kat mana, kenapa, untuk apa, semua kena ada lah explanation tu. Okay, next is promotion. Okay, promotion pun I dah explain panjang lebar dalam lecture video. I tak tahulah kenapa ada orang yang tak tengok pun lecture video dan dia tanya soalan benda yang I dah explain dalam lecture videos tu. Rasa geram pula kan? Okay, so promotion ni pun I dah explain panjang lebar. Yang paling penting, I perlu you all screenshot Facebook atau IG dan juga brochures. Okay, so I nak tengok you punya effort lah untuk buat benda tu, marketing tu. Lepas tu buat marketing budget macam ni. Okay, food truck rack ni, food truck ni fixed asset lah kan. Lepas tu banner and pamphlet bukanlah fixed asset, sayang-sayang oi. Fixed asset ni ialah harta yang fixed Okay, banner and pamphlet, so either you buat monthly expenses kalau you keluar duit bulan-bulan, ataupun other expenses kalau you keluar setahun sekali je untuk buat banner pamphlet. Okay, promotion, Facebook ads, happy hour ke, nak kurangkan burger dari RM7.5 jadi RM5 untuk happy hour. So kita estimate RM100 kita letak kat situ. And also name cards. Name cards buat setahun sekali ke kan, RM200 kat sini. Okay, so itu ialah marketing. Okay, hope we boleh faham. Next is operation. Operation ni ada process flowchart. Process flowchart I dah cerita juga dalam you punya lecture video. So kena ada step by step dia. Lepas tu kita ada operation process juga yang ada so salah satu tu yang kena ada apa? Bulat lah, segitiga lah, delay lah apa semua tu. So I punya company tak ada, so I buat satu je. It's okay, tapi untuk you kena buat dua-dua, okay? Business and operation hour. I dah cerita juga dalam lecture video. Silalah dengar balik please. Okay, business hour lain, operation hour lain. Business hour ni kita buka kedai pada customer nak datang beli. Operation hour ni kita punya preparation before and after. Kemas kedai, prep barang, maison place semua. Dan kemas kedai selepas operation. Okay, itu ialah operation hour. Okay, so bila buka? Open on Fridays and Wednesdays, close on Thursdays and public holidays. Buka bila, tutup bila, ceritalah semua. Okay, production planning ni I dah cerita dalam slide market size, market share tu. Sila kira sampai up to a week, a month sebagai tu. Ada I letak kat bawah ni.
Sales planning Okay, so units to be sold per day is 73 units per day. To be sold per hour, 9 units per hour. So sejam kena jual dalam 9 burger gitu. So I rasa logik lah kot kan. Taklah teruk sangat. Sampai 1000 burger sejam. Tak logik pula. Okay, materials or stocks requirement. Okay, ini dia. So kalau kedai makan, banyak lah barang ni macam ni. Mungkin lebih lagi. Macam I punya previous students sebelum-sebelum ni, sem lepas, ada yang buka kedai mamak. So kedai mamak tu dia kena beli macam-macam. You tahulah kan kedai mamak jual macam-macam kan. So tulis ini price per unit berapa sebulan Ini purchase untuk estimate sebulan, monthly. So kita estimate lah berapa. Means beef 60, plantar berapa, garlic berapa, cabbage, tomato, cucumber, chili sauce, semua kena tulis. Berapa total dan supplier kita beli dari mana. Okay, so grand total jadi gini. Okay, so purchase tu dah, list of materials or stocks. Total ni 3298.97 ni bawa ke first month, bulan pertama forecasted acquisition of stocks. Okay, bulan pertama. Okay, lepas tu yang lain ni estimate stok, pembelian stok berdasarkan reason atau season yang masa dekat sales hari tu. So secara logiknya takkanlah bila sales naik, takkanlah pembelian raw material kita berkurang, betul tak? Nak jual, mula-mula nak jual 100 kek, lepas tu bulan depan nak jual 200 kek, tapi pembelian telur untuk yang 100 ni lagi lebih daripada yang 200 kek. So biar assumption tu biar logik je. Betul nak estimate, tapi estimate tu kenalah ada dia punya cara juga kan, janganlah main tembak je. Okay, macam biasa juga berapa estimate naik turun tu untuk pembelian barang setahun pertama, kedua dan ketiga. Lepas tu machines and equipment. Okay, kat sini I tak cerita itu kan. Sepatutnya machineries and appliances ni asing, fixed asset macam ni. Segala chest freezer, deep freezer kan, deep fryer, hand blender, food processor, food mixer, oven. Ni semua ialah fixed assets. Fixed asset ni kita totalkan. Lepas tu kita buat lagi satu table untuk equipment saja. Equipment ni ialah barang-barang yang nak kena beli every month dan bukan fixed asset. Okay, so ini ada grand total lagi satu. Okay, so nampak tak? So kalau you all beli every month, boleh letakkan monthly. So kalau tak, you letakkan equipment juga kat fixed asset. Sebab ni you nampak ni, wok cover, trolley, food tray, cooler box, drink container, ni masih lagi asset Okay, so kalau you punya segala tisu bagai tu letak dekat other expenses atau monthly expenses. Okay, yang penting kena ada dua table macam ni. Machineries, yang besar-besar punya machine ni, oven bagai. Yang equipment ni yang kecil-kecil, segala sudu garpu lah, apa semua tu lah. Okay, equipments. Okay, so operation layout, jangan lupa lukis meja kerusi kat mana kalau kafe kan. Lepas tu dapur kat mana, toilet kat mana, pembelian mana, kitchen mana. Lepas tu kalau you buat spa, kawasan mana sauna, kawasan mana massage, kawasan mana potong rambut, itulah. Lepas tu license, permits and regulations, segala yang you ada. Kalau kafe atau makanan ada typhoid punya injection, ada halal khusus mengenai makanan, ada majlis perbandaran punya license dan sebagainya. Sila letak semuanya ya dekat sini. And also schedule for operations budget, tulislah balik segala total duit yang ada dalam ni. Ni kan tadi, ni raw material, ada duit, ada grand total. Lepas tu kita ada machineries, ada grand total, and equipment ada grand total. So masuk je balik pada macam summary lah ni, summary of the chapter. Okay, masukkan sini. Okay, dah masuk. Kita pergi ke admin plan. So admin plan kat I punya simple je, sebab tak banyak, sebab seorang je owner/worker. Lepas tu kita untuk you kena buat lah mission, vision, objective, tagline, slogan ni semua. Lepas tu kena buat org chart juga kalau ramai. Lepas tu kita buat juga manpower planning. Macam ni ada satu je worker, so gaji berapa. EPF and SOCSO sila tambah ya. So EPF SOCSO sila tambah, bukan tolak.
So 2000 jadi 2260. Lepas tu kita juga ada schedules of tasks and responsibilities. You kena tulis lah segala chef dia buat apa, segala manager tu buat apa, barista ke, tukang mesus ke, tukang gunting rambut, barber, semua kena tulis main task dia buat apa. Okay, yang penting sekali tulis semua orang, bukan hanya tulis manager je. Okay, lepas tu kita ada remuneration, gaji. Ni gaji, sila letak gaji secara logik lah. Ada yang tengok gaji grand total gaji je dah 14,000, 20,000. Logik tak awak rasa? Awak buat bisnes, awak kena fikir awak betul-betul buat bisnes. Okay, bila awak betul-betul buat bisnes, mampu tak awak nak bayar gaji 20,000 sebulan, every month? So logik tak? Kalau tak logik, tolonglah betulkan balik. Kita jangan berangan tinggi sangat. Kita letak gaji kita minimum, gaji minimum tak apa dah, 1,200. Okay, asalkan janganlah sampai berpuluh-puluh ribu untuk gaji je. Ya Allah, membazirnya. Okay, so kalau tak perlu pekerja ramai-ramai, you as 5 orang yang managers tu boleh jadi pekerja juga. Financial manager / barber. Boleh? Tak ada masalah pun. Lepas tu tulislah sini, position financial manager / barber. Financial manager pekerja dia, lepas tu bawah tu expression tu barber juga, potong rambut. Okay, stylist ke whatever lah. Okay, lepas tu kita ada list of office equipment. Ni I punya ada stationery sebagai ni. Okay, lepas tu ada office layout. So I punya food truck, so tak ada office layout. Kalau macam you, I dah tengok dah. Ada yang buat satu bilik, ada table masing-masing kan. Kalau pada I lah, company baru, tak perlu rasanya nak gah-gah macam TV3 bisnes juta-juta tu kan. So kita tak perlu sebenarnya satu table seorang bagai tu. Kita boleh share satu table besar ke, ramai-ramai duduk situ. Ataupun buat macam telecommuting. Seorang kerja hari Isnin Selasa, seorang Rabu Khamis, seorang Jumaat Sabtu. 3 orang. Okay, share table yang sama. Tak semestinya sampai 5 orang nak kena ada 5 table, 5 PC, 5 printer. Amboi, belagak benar, tak nak share kan. Okay, schedule of admin budget. Macam I cakap tadi, segala yang ada total-total dalam chapter tersebut, sila masukkan balik ke sini. Okay, termasuk kalau ada dalam admin ni, termasuk juga segala licenses macam SSM. Sila google license SSM ni berapa ringgit. Lepas tu license majlis, lain harga So sila google, jangan tiru sini. Lepas tu ada ni remuneration, gaji, letak balik dekat monthly expenses. Stationery ni tadi, other expenses, sebab bukan beli every month pun kan. Lepas tu ada food truck sebagai fixed asset sebab beli. Okay, so kalau you all tak ada, you letak rental monthly expenses. As I mentioned just now, jangan beli kedai 2 juta. Tak ada duit nak beli kedai 2 juta. Kita kena realistik dalam hidup kita. Okay, that's for admin plan. Okay, financial plan ni I baru nak cerita next week. This week you kena repair 3 tu je. Kerja you admin, marketing, operation, repair 3 ni. Okay, bagi betul balik, bagi ikut yang I dah explain ni. Sila dengar balik betul-betul. Okay, financial plan ni I akan explain next week sebab kita ada template. Yang paling penting sekali kena letak table capex ni, table fixed asset, table monthly dengan one off punya ni expenditure, working capital. Lepas tu kita ada sales versus purchase projection ni kena letak juga. And also you punya cash flow, income statement, and also balance sheet. Ni kena tengoklah balance ke tak. Okay, setakat ni balance Okay, so ini semua I akan explain sebab you akan isi dekat template nanti. And also conclusion. Alright, so that's all. Berbaloi tak untuk dapat loan ataupun berbaloi tu untuk orang invest company kita ni, business kita ni. So kena justify lah kenapa, why and how. Okay, so that's for business plan format. I hope you understand how to complete the whole business plan proposal according to the format. So kalau ada apa-apa boleh tanya lagi ya. So, kita ada masa lagi seminggu ni untuk repair. And also next week kita nak isi segala detail-detail duit-duit tadi tu, nak masuk ke financial plan template. Okay, so I hope you understand. So I'll see you next week insyaAllah for our final financial plan report. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.